Baiklah, untuk komentar SPM, ya, hari raya ni dia tidak boleh terlepas untuk kita bercakap tentang bajet hari raya, sama ada sebelum ataupun selepas. Tapi yang menariknya, apabila kita melihat kembali sepanjang bulan Ramadan ini, rata-rata pengguna media sosial bersetuju bahawa sekarang kelihatan trend kuasa beli itu semakin berkurang. Orang ramai pergi ke bazar, pergi ke expo hari raya, tetapi pergi untuk melihat, tapi membelinya kurang. Adakah situasi ini benar berlaku? Dan kita nak juga melihat selepas hari raya 1 Syawal, apakah yang perlu kita lakukan untuk kita memantapkan perancangan keuangan kita. Jadi untuk komentar @SPM untuk kita bercakap mengenai bajet hari raya ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, bersama dengan saya melalui talian Google Meet. Assalamualaikum dan selamat hari raya, Doktor. Assalamualaikum Ridwan, selamat hari raya. Doktor, baiklah, tadi saya ada sebutlah, Doktor, sepanjang musim Ramadan ini rata-rata pengguna media sosial bersetuju bahawa sekarang kita dah kurang purchasing power ataupun kuasa membeli. Ramai yang pergi bazar Ramadan ataupun pergi ke expo hari raya. Ramai yang melihat sahaja kerana mungkin ada rasa berhati-hati untuk berbelanja, takut apa yang akan terjadi dengan tekanan ekonomi yang kita hadapi sekarang. Apa pandangan doktor mengenai situasi ini, Doktor? Okey, baiklah Ridwan. Kacak hari ni berbaju Melayu. Okey, so untuk kita mulakanlah perbincangan awal berkaitan dengan apa yang ditanyakan ataupun yang diajukan kepada saya sebentar tadi. Memang kalau kita tengok mungkin sedikit perbezaan persediaan dari segi struktur perbelanjaan pengguna misalnya, melihat kepada tahun-tahun sebelum ini kepada tahun 2023, apa yang kita perlu tahu mengapa fenomena ataupun situasi itu berlaku adalah disebabkan untuk tahun 2023 adalah salah satu tahun yang boleh kita kira adalah salah satu tahun yang begitu pencabar kepada majoriti masyarakat Malaysia kerana berlakunya peningkatan kos sara hidup akibat dan impak daripada inflasi global. Saya juga ingin kongsikan bahawa purasta inflasi Malaysia pada tahun 2022 berada pada 3.3% yang mana mempengaruhi kenaikan harga barang dan juga penawaran perkhidmatan, dan ia memberi impak yang besar kepada sektor ekonomi sesebuah negara. Dan implikasi daripada keadaan ekonomi global ini telah memberi impak secara langsung kepada kuasa beli pengguna akibat daripada peningkatan harga barang dan juga perkhidmatan yang ditawarkan di pasaran. Bukan sahaja di Malaysia tetapi di kebanyakan negara yang terlibat secara langsung akibat daripada pandemik COVID-19. Dan saya lihat fenomena ini juga berlaku akibat sebahagian sebenarnya Ridwan, ibu bapa mereka telah berbelanja besar. Sebab kalau kita tengokkan hari raya tahun ini dia bertindan ataupun kita boleh katakan dia berderet ataupun satu rentetan. Kalau tengok kebanyakan ibu bapa dia telah berbelanja besar akibat kemasukan persiapan persekolahan anak-anak apabila bermulanya sesi persekolahan 2023 dan juga 2024 yang bermula pada bulan Mac, dan selang sebulan selepas itu kita ada sambutan perayaan. Itu yang saya lihat merupakan salah satu kita boleh katakan bunga-bunga ataupun faktor-faktor yang membawa kepada perbezaan ataupun perubahan dari segi kita boleh katakan corak perbelanjaan pengguna pada tahun ini untuk sambutan Aidilfitri 2023. Baiklah doktor, tapi kemeriahan hari raya itu tetap terasa daripada dulu sampailah sekarang. Cuma apabila kita bercakap juga mengenai bajet hari raya ini tidak terlepas daripada perancangan hari raya. Kalau waktu bulan puasa kita merancang untuk beli baju baru, bajet untuk duit raya, selepas itu hiasan raya. Tapi kita dah berada pada 5 Syawal. Selepas ini ada lebih kurang 20 hari lebih lagi, ramai yang akan merancang untuk mengadakan rumah terbuka pula. Dari aspek item-item dan juga hal-hal yang melibatkan perkara hari raya, yang mana kita perlu utamakan, doktor? Okey Ridwan, kita kena tahu masyarakat di Malaysia ni kita ada hashtag raya sebulan ataupun hashtag raya sakan. Itu memang menjadi satu tradisi. Saya rasa kalau kita katakan walaupun hari ini adalah hari raya yang ke-5, tapi dia punya bahang, walaupun saya sendiri pun lah masih lagi kunjung mengunjungi dan saya juga masih lagi bercuti. Nampak tak? Jadi kita nak katakan mood raya tu masih lagi on, mungkin hingga mengambil masa sebulan.
Apabila keadaan ini berlaku, itu yang bila Ridwan tanyakan kepada saya, macam mana kita nak membezakan. Sebenarnya kalau secara jujurnya kita melihat kepada dua elemen utama, iaitu keperluan dan juga kehendak. Apa yang kita dapat bezakan, keperluan ini merupakan satu kepentingan asas yang mana kita diperlukan oleh semua orang dan dia merupakan tuntutan semula jadi. Contohnya macam pakaian, makanan dan sebagainya. Manakala sebagai pengguna yang bijak, kita harus mengetahui apa itu kehendak. Kehendak adalah satu keinginan terhadap barangan ataupun perkhidmatan yang ditawarkan untuk menjadikan kehidupan kita lebih selesa ataupun mewah daripada keadaan asal. Dan kita kena tahu dan kita kena alert bahawa kehendak itu dia tidak terhad dan berbeza kepada setiap individu. Jadi dalam hal ini, apabila kita tengok kepada kapasiti, keperluan dan juga bajet Aidilfitri seseorang individu itu, kita perlu bezakan yang mana satu keperluan dan yang mana satu kehendak. Kalau kita tengok pakaian, misalnya semua orang perlu pakaian, tapi dia akan reflect kepada kehendak apabila setiap orang merasakan bila tiba Aidilfitri kita memerlukan pakaian baru, kita memerlukan kuih-muih yang lebih daripada jumlah sepatutnya yang kita mampu makan, dan kita juga menyediakan satu perbelanjaan keuangan yang lebih daripada kemampuan ataupun keperluan yang sedia ada. Itu yang membezakan ataupun yang membawa kepada kekangan masalah keuangan kepada pengguna-pengguna ini. Jadi kita kena perlu bezakan, Ridwan. Maksudnya walaupun keperluan asas itu makanan ataupun pakaian, adakah pakaian itu perlu baru ataupun kita boleh menggunakan pakaian yang sedia ada yang masih lagi cantik untuk kita pakai dan kita boleh gunakan untuk onkan mood perayaan sepanjang Aidilfitri ini, insya-Allah. Doktor, tapi kehendak kita akan membuat-buat jika kita tengok diskaun dan juga potongan harga, dan ini sentiasa terjadi terutamanya di hujung Ramadan. Selepas Ramadan itu kalaulah nak baju tak cukup, nak pergi open house lagi, rumah terbuka lagi, kena beli baju baru, jadi mata itu dikaburi dengan potongan harga. Apa hemat anda melalui potongan harga ini agar kita ni tak terjerat dengan potongan harga itu, akhirnya menimbulkan hutang baru, doktor? Okey, saya nak tanya Ridwan. Tahun ni berapa baju raya? Saya tak beli. Secara jujurnya saya tak beli baju, doktor. Itu jujur, saya jujur. Okey. Pakai baju tahun lepas. Itu jujur. Okey, bagus. Jadi Ridwan tidak tergolonglah daripada individu yang perlu saya nasihatkan. Okey, so kalau kita tengok kita tak nafikan memang dia dah jadi satu culture ataupun satu trend. Saya rasa bukan Aidilfitri saja, mana-mana perayaan sekalipun, sama ada Tahun Baru Cina ataupun Deepavali, memang setiap ataupun kita boleh katakan penjual-penjual ni dia akan menggunakan diskaun sebagai salah satu metod untuk mengait atau mengaut keuntungan. So banyaklah diskaun, diskaun kasut raya, diskaun baju raya, kuih muih, seleksi barangan perkhidmatan dan juga pakaian-pakaian yang bersesuaian dengan keperluan dan juga kehendak masyarakat pada hari ini. Namun apabila yang kita kaitkan dengan terpengaruh ataupun tidak, pertama sekali kita mesti melihat kepada pelan perbelanjaan, ataupun kalau kita akan rekod perbelanjaan, sama ada rekod itu dilakukan secara berkala, secara mingguan ataupun secara bulanan, ataupun kita boleh tetapkan satu jumlah berapa yang kita boleh spend untuk perbelanjaan Aidilfitri pada tahun-tahun tertentu. Dan kemudian kita boleh melatih diri kita juga daripada menahan nafsu berbelanja. Saya cakap memang senang kan, tapi bukan semua orang boleh melakukannya. Tapi insya-Allah kita cuba. Kalau tahun ni kita gagal, Ridwan, saya rasa untuk tahun ni Ridwan berjaya. Jadi kita tengok pula tahun depan macam mana pula. Berapa banyak pakaian yang Ridwan ada, berapa pasang dan sebagainya, sangat mempengaruhi. Itu salah satunya. Tambah sekali wanita lah, dia tak boleh tengok perkataan sale tu. Macam kita nampak emas kan, walaupun kita rasa macam sebenarnya harga tu mahal, tapi disebabkan sale 70%, 80%, kita akan eager to buy. Itu salah satu yang perlu kita tengok. Dan satu lagi, cuba untuk kita boleh katakan sebagai
bawalah seseorang individu yang boleh membantu kita merancang perbelanjaan. Kadang-kadang bila kita shopping berseorangan, dia seolah-olah kita lupa apa yang kita perlukan dan apa yang kita sepatutnya beli. Jadi kita cuba melakukan sistem perbelanjaan berkala, sistem perbelanjaan yang sistematik dan cuba rekod perbelanjaan. Jadi sama ada secara bulanan, secara mingguan ataupun ada setengah-setengah tu memang dilakukan secara harian. Jadi saya rasa apabila kita mempunyai pelan perbelanjaan yang lebih sistematik, efektif dan juga efisien, masalah sama ada terpengaruh ataupun tidak ini boleh diatasi dengan baik. Bercakap mengenai pelan perbelanjaan, Doktor, dan salah satu tips keuangan yang sentiasa kita dengar tetapi jarang kita lakukan adalah mempunyai tabung kecemasan. Terutamanya dalam waktu sebulan krusial sebegini, kecemasan untuk kesihatan terutamanya. Jadi, Doktor, berapa banyak tabung kecemasan yang perlu kita sediakan dan bila perlu kita gunakan tabung kecemasan tersebut, Doktor? Okey. Baiklah, sebenarnya Ridwan, bila kita bercerita tentang tabung kecemasan ni, kalau kita tengok kajian yang dilakukan oleh Bank Negara Malaysia, sebenarnya hampir 75% masyarakat di Malaysia hari ini mempunyai simpanan kurang daripada RM1,000. So keadaan ini sememangnya sangat-sangat membimbangkan. Dan kajian yang dilakukan oleh salah sebuah universiti tempatan juga telah membuktikan bahawa sebanyak 73% golongan belia juga tergolong dalam kumpulan yang mempunyai bebanan hutang jangka masa panjang. Jadi kalau kita tengok ada setengah-setengah ataupun kita boleh katakan trend perbelanjaan masyarakat pada hari ini, belanja dulu, fikir kemudian. Itu salah satu kita boleh katakan sikap yang kita perlu elakkan. Jadi untuk memastikan bahawa setiap individu itu mempunyai tabung kecemasan, sekurang-kurangnya kalau kita tengok berapa jumlah gaji kita pada setiap bulan, kita perlu menyimpan ataupun perlu ada wang kecemasan dalam tangan kita, sama ada secara cash ataupun diletakkan di dalam bank. Sekurang-kurangnya kita perlu ada 6 bulan. Maksudnya walau apa pun yang berlaku pada kita, sama ada kita mengalami krisis pembuangan kerja ataupun kita hilang daya keupayaan untuk melakukan kerja yang mendatangkan saraan keuangan harian ataupun bulanan, kita ada tabungan untuk 6 bulan akan datang. Jadi untuk 6 bulan tu kita boleh merancang apa yang boleh kita lakukan selama mana masih lagi wang kecemasan itu mampu untuk menyara kehidupan kita dan juga keluarga. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, apabila kita mempunyai wang kecemasan, dia banyak cara sebenarnya Ridwan kita boleh laksanakan. Sama ada melalui paksa rela. Paksa rela ni maksudnya simpanan yang kita akan lakukan secara tetap. Tak suka tapi akan dilaksanakan. Contoh macam kita buat potongan secara berkala melalui potongan gaji misalnya ke dalam tabung-tabung keuangan tertentu. Contohnya kita pilihlah mana-mana bank yang kita rasa sesuai, iaitu Maybank, CIMB Bank contohnya. Jadi kita buat potongan tetap setiap bulan tanpa gagal dan pastikan tabung itu tidak dikorek sekiranya kita tidak memerlukan. Maksudnya jika benar-benar dalam fasa kecemasan, ya dibenarkan. Jika tidak, kita hold benda tu dan kita simpan sampai waktu benda itu ataupun wang itu boleh dikeluarkan. Selain daripada itu, kita juga boleh ambil kaedah 1/3. 1/3 tu maksudnya kita keluarkan daripada satu jumlah keuangan 1/3 daripada sama ada kita perolehan bonus ataupun komitmen keuangan bulanan misalnya, kita keluarkan 1/3 untuk kita masukkan dalam tabung kecemasan. Kemudian ada juga yang menariknya dikongsikan adalah kita buat tabung keuangan ataupun simpanan mengikut warna. Contoh kalau kita tengok sekarang, saya rasa di media sosial juga bila hujung tahun je orang akan berkongsikan. Satu tabung semua RM5. RM1, RM10, RM50. Nampak macam agak lucu, tapi itu sebenarnya memberi impak yang sangat besar kerana jumlah yang kita dapat untuk satu tahun sangat-sangat membantu. Itu merupakan salah satu juga metod macam mana kita nak menggalakkan diri kita untuk
terinvolve lah dalam menyediakan tabung keuangan ni. Banyak tips yang telah pun doktor kongsikan kepada kita dan pastinya setiap tips tersebut kalau kita amalkan insya-Allah tidak terjerat dengan hutang-hutang jahat ini doktor terutamanya di musim perayaan. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih kepada Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofiandi, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM kerana sudi bersama dengan kita memberikan tips bagaimanakah untuk kita merancang bajet hari raya ini. Selamat Hari Raya doktor dan selamat keluar untuk berhari raya. Pandu berhati-hati selepas ini doktor. Okey. InsyaAllah. Kita jumpa lagi nanti. InsyaAllah.